Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dan pendengar rumah kaji yang serampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini dan kita sambung masih lagi pada ayat ketiga, ayat keempat yang saya akan kongsikan beberapa butiran yang penting secara ringkas hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy, kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain dari Allah. Oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keridhaannya. Tuan-tuan puan, pada hari ini saya nak sentuh secara ringkas kepada satu ayat pendek di dalam ayat ini, iaitulah berkenaan tentang summa stawa 'alal 'arsy. Dan ayat ini yang menjadi polemik kepada masyarakat kita dan dia menjadi satu subjek matter yang diperselisihkan sampailah ke tahap ia menjadi pergaduhan, troll-mentroll dan juga sindir menyindir, caci maki, keji mengeji dan sebagainya, di mana masyarakat kita tuan-tuan puan-puan terlalu, kita boleh katakan, melampaui batasnya dalam kita menghadapi perselisihan fahaman kepada ayat summa stawa 'alal 'arsy ini. Tuan-tuan puan-puan, saya tidak berniat untuk menguraikan asas perselisihan atau poin-poin yang diperselisihkan oleh masyarakat kita, namun saya nak membawakan tuan-tuan puan-puan kepada apa yang almarhum Dr. Wahbah Zuhaili menyebut di dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir ini berkenaan dengan ayat ini. Apakah itu arasy adalah a'zamul makhluqat, ialah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang terbesar, dan yang menjadi titik perselisihan adalah tentang memahami ayat ini summa stawa 'alal 'arsy, Allah bersemayam di atas arasy. Dr. Wahbah Zuhaili di sini menyebutkan maknanya di sini iaitulah ai istaula ala mulkihi, iaitulah Allah SWT sebagai kontrol, sebagai penguasa, sebagai authority yang in charge kepada semuanya, ala mulkihi yudabbiru amrahu wa yahkumu sya'nahu. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili membawakan maksud di sini istaula, inilah yang difahami oleh aliran Asy'ariyah, di mana aliran Asy'ariyah mentakwilkan ayat-ayat sebegini kepada makna-makna seperti dalam konteks ini istiwa bermaksud istaula, bahawa Allah SWT berkuasa. Dan Dr. Wahbah Zuhaili juga membawakan maksud di sini yang difahami oleh aliran Salafiyah, iaitulah au istawa istiwaan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi 'alal 'arsy alladhi huwa a'zamu makhluqat min ghairi tashbih wala tamthil wala yahdu zaman wa makan wala tudrikuhu al-absar idraku ihatatan wa shumul. Baik, Dr. Wahbah juga menyebutkan fahaman sebagaimana yang dipahami oleh para salaf dan juga yang dipegang oleh aliran Salafiyah sehingga ke hari ini, iaitulah istawa alal arsh itu bermaksud istiwa yang sesuai dengan kemuliaan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada sebarang perbandingan, misalan, tashbih, dan tidak subjek kepada apa-apa waktu ataupun tempat, dan tidak boleh dinilai dengan mata kasar, dan juga tidak boleh diketahui oleh kita manusia apakah yang gambaran ataupun keadaan yang sebenarnya.
Jadi Dr. Wahbah di sini tuan-tuan dan puan membawakan kedua-dua definisi ataupun pemahaman daripada kedua-dua aliran, iaitulah aliran Salafiyah dan juga aliran Asy'ariyah. Jadi saya melihat titik pertelingkahan di antara kedua-dua aliran ini adalah di mana apabila aliran Salafiyah tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh aliran Asy'ariyah. Saya bukan memaksudkan yang kepada generasi-generasi awal, namun kepada kita yang waktu sekarang ini gagal memahami basis point oleh pihak, maksudnya satu pihak ini tidak memahami point pihak yang satu lagi, dan pihak satu lagi juga gagal memahami point di pihak yang sebelah sana. Jadi apa berlaku adalah golongan Salafiyah gagal memahami di mana aliran kefahaman Asy'ariyah ini adalah bertujuan untuk mengelakkan salah faham di kalangan masyarakat yang terdedah dengan ilmu kalam, ilmu falsafah, argumen-argumen daripada manusia-manusia yang bertanya soalan-soalan yang luar daripada skop yang sepatutnya, maka membawakan kepada ijtihad oleh ulama Asy'ariyah, terutamanya Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga ulama-ulama Asy'ariyah yang lain, membawakan maksud istaula di sini, kuasa, kontrol, authority, untuk mengelakkan salah faham masyarakat dengan daripada serangan-serangan fahaman falsafah, ilmu kalam dan sebagainya. Begitu juga di satu pihak lagi di mana para Asy'ariyah juga gagal memahami asas, point yang menjadi asas fahaman bagi golongan Salafiyah, iaitulah Salafiyahnya apabila menyebut Allah SWT istiwa alal arsh ini bukan bermaksud apa-apa misalan perbandingan kepada manusia, bila ghair tashbih wala tamthil, tidak ada apa-apa permisalan, tidak ada apa-apa perbandingan atau penyerupaan dengan manusia. Jadi di sinilah puncanya apabila kedua-dua pihak yang bertelingkah tidak memahami point ataupun asas bagi pihak yang lain, dan ini membawa kepada pertelingkahan yang sangat dahsyat. Dan saranan saya tuan-tuan puan, saya tidaklah pakar di dalam bidang ini, namun saya nak menyeru kepada kita berlapang dada cuba memahami asas-asas yang dibawakan oleh kedua-dua golongan ini. Dan perkara ini bukanlah saya seorang yang bawa, dan saya bawa di sini rujukan saya itulah Dr. Wahbah Zuhaili, di mana Dr. Wahbah juga menyebutkan kedua-dua fahaman daripada Salafiyah dan juga daripada Asy'ariyah dalam memahami ayat summa stawa alal arsh di sini. Jadi kita fahamlah seperti mana yang kita faham bagi golongan Salafiyah menerima summa stawa alal arsh begitu sahaja tanpa ada apa-apa pemisalan ataupun perbandingan penyerupaan dengan makhluk, manakala golongan Asy'ariyah juga menerima summa stawa alal arsh dengan takwilan bahawa ia bermaksud istaula, iaitu sebagai control, authority dan sebagainya. Kedua-dua pentafsiran adalah betul, adalah benar, merujuk kepada konteks yang sesuai pada sesuatu tempat dan zaman dalam kita memerangi fahaman-fahaman yang ataupun dakwah-dakwah orang bukan Islam yang menyerang Islam. Akhirnya apa yang kita perlu tuan-tuan dan puan adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita usir anasir-anasir dakwah-dakwah orang kafir, dan juga dalam pada kita berhadapan dengan counter argument daripada umat Islam sendiri, daripada kedua-dua aliran Salafiyah dan Asy'ariyah. Yang penting adalah akhlak kita, bagaimana kita menguruskan ego kita, bagaimana kita cuba memahami point yang dibawakan oleh pihak sebelah sana, dan begitu juga sebaliknya pihak sebelah sana cuba memahami point yang dibawakan oleh pihak satu lagi. Jadi saya tidak berniat untuk nak menyebelahi mana-mana pihak, namun saya menyeru kepada semua untuk kita cuba duduk, perhatikan, baca yang aliran Salafiyah, bacalah rujukan-rujukan daripada aliran Asy'ariyah, begitu juga yang aliran Asy'ariyah, bacalah juga buku-buku daripada aliran Salafiyah. Dan saya merasakan bahawa insya-Allah titik pertemuan itu akan dijumpai, akan ditemui. Seperti mana kalau kita tengok kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri,
beliau juga berguru dengan para salaf. Dan kalaulah kita baca juga buku-buku seperti Ibn Taymiyah dan sebagainya, Ibn Taymiyah juga memuji segala ijtihad dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Disebabkan Abu Hasan Al-Asy'ari ini hidup sekitar tahun 200 lebih Hijrah, dan Ibn Taymiyah hidup kira-kiranya dalam 400 tahun selepas itu. Namun kalaulah kita betul-betul membaca, menyelidiki tuan-tuan puan-puan, kita akan menemukan titik pertemuan dan kita akan elakkan perbalahan yang tidak berkesudahan dan tidak ada membawa apa-apa makna kepada agama Islam itu sebagai satu agama dakwah, dan di mana fokus kita adalah untuk menyebarkan Islam kepada yang bukan Islam dan memberikan imej yang baik kepada yang bukan Islam supaya tertarik untuk masuk Islam. Jadi perbalahan yang ada di kalangan kita sendiri perlulah diuruskan dengan sebaiknya, dan perlu menguruskan ego kita, dan kita juga perlu banyak menyelidik, membaca, dan kita bersikap terbuka ke atas perkara-perkara khilafiyah yang berlaku seperti ini. Jadi itulah sahaja pesanan saya tuan-tuan puan-puan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.